kalau kita buat analisis berkaitan sebab kenapa staff tu decide untuk berhenti daripada satu-satu company itu, one of the reason adalah disebabkan dia tak selesa dengan culture dekat company itu. So bagi saya, culture ni adalah satu benda yang sangat penting, which it might retain ataupun membuatkan staff tu resign daripada company itu. So sepanjang kita bekerja dekat satu company lama dan sebagainya, itu bermaksud kita ni keep on fikir pasal orang lain instead of berfikir idea-idea baru ataupun innovation yang kita boleh buat kepada company itu. Second, toxic attitude adalah tak professional. Contoh, kalau kita nak ajak orang meeting, kita tak boleh simply, weh, jom lah, sekejap lagi kita ada meeting pasal isu ni. Kita tak boleh simply macam tu. Tahu, kita ada meeting yang proper, so kita kena ready for that meeting. Jaga confidentiality. Kita kena faham dekat company tu, how it works dan sebagainya. Kita kena jaga confidentiality company tu and kita tak boleh share kepada parti lain. Tapi kita tengoklah zaman sekarang kan, sebab orang dah terbiasa guna, so simply meluahkan any information yang confidential daripada company tu dekat Twitter, dekat social media, and then semua orang boleh access to that information. Benda tu adalah salah and maybe you boleh dikenakan tindakan disebabkan you berkongsi information yang tak sepatutnya you kongsi. In terms of bersembang, tadi kita cakap pasal membawang, bila kita cerita pasal orang lain, benda yang tak memberi manfaat kepada kita. Let's say kalau kita bersembang berkaitan dengan benda-benda yang informatif, benda tu tak considered sebagai culture. Yang kita kena elakkan adalah culture yang tak suka kepada improvement. Kita kena faham zaman sekarang kalau kita nak survive, kita kena always up to date with the current trend so that kita tak ketinggalan. Kalau in terms of improvement ni, contohnya kalau majikan minta kita untuk improve ourselves in terms of our skills, knowledge and experiences. Majikan cakap, okay, our skills. Supposedly kita sendiri, kita kena ni. And we should be happy sebenarnya sebab kita diberi peluang untuk pergi training untuk improve ourselves. Tapi isunya sekarang adalah bila people yang tak nak improvement tu. Sebenarnya kita sekarang nak cakap ataupun nak bercerita berkenaan dengan tekanan di tempat kerja. Sekarang ni rata-rata masyarakat Malaysia tak kira lah sama ada lelaki ataupun perempuan akan bekerja. Jadi kita nak kongsilah kupas sikit berkenaan dengan tekanan di tempat kita bekerja ni. Sebelum sampai ke tempat kerja pun dah stres. Betul tak? Betul. Jam. Buat ni kan. Kadang-kadang pukul 6.30 pagi, 6 pagi pun dah stres. Celik mata pun dah stres sebab bumi. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zulfikri bin Muhammad dalam Buletin Stres Anda. Okey, sekarang kita berada di dalam segmen konflik dan stres dalam kalangan organisasi awam dan swasta. Seperti sedutan VT yang anda lihat yang dipaparkan di dalam YouTube, sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan berlakunya stres dalam kalangan golongan yang bekerja di zaman ini. Antaranya bebanan kerja, pembangunan karier, persekitaran kerja. Okey, seterusnya di studio ini terdapat 3 orang responden untuk saya temu bual bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan konflik stres di tempat kerja ini. Responden pertama kita bersama Encik Akil Ismail. Okey, Encik Akil. Ya, Cik Zul. Berapa lama anda bekerja dalam organisasi anda? Saya sudah bekerja hampir 10 tahun, Cik Zul. Adakah anda gembira bekerja dalam organisasi anda? Bagi saya tidak, Cik Zul. Kerana saya mengalami tekanan yang teruk semasa bekerja, Cik Zul. Oh, tekanan? Ya. Boleh tak cerita sedikit berkenaan tekanan yang anda hadapi? Jadi perkara yang boleh saya ceritakan semasa saya bekerja, tekanan yang saya terima adalah seperti saya bekerja sebagai pembantu pemasaran dan pengurusan syarikat. Saya sering memberikan tekanan untuk mendapatkan jualan yang banyak setiap bulan. Dan saya dipaksa bekerja lebih masa dan tiada masa untuk bersama keluarga. Ini menyebabkan saya merasa letih dan tertekan. Malah gaji yang saya terima juga tidak berbaloi dengan kerja yang saya lakukan. Namun saya terpaksa bertahan kerana isteri tidak bekerja, Cik Zul. Dan saya perlu tanggung 4 orang anak yang saya masih bersekolah. Okey, terima kasih kepada Encik Akil atas responden daripada jawapan soalan daripada saya. Seterusnya, kita bersama Encik Afendi Juso. Okey, Encik Afendi. Ya, saya Boleh saya tahu tak anda bekerja dalam sektor swasta ataupun sektor awam?
Saya bekerja dalam sektor awam, Cik Zul. Berapa lamakah anda bekerja dalam organisasi anda? Saya bekerja dalam organisasi saya dah lebih kurang dalam 9 tahun lebih lah. Lebih kurang. Adakah anda mempunyai masalah di dalam organisasi anda ataupun tekanan kerja? Jika ada, anda boleh ceritakan sedikit. Okey, untuk selama tempoh saya bekerja dalam organisasi awam ni, okey, saya bekerja, jadi saya bekerja sebagai pembantu pejabat kerajaan dan saya mengalami masalah bebanan yang banyaklah oleh kerana selain dari kerja menguruskan store dan urusan pentadbiran, saya juga terpaksa melakukan kerja tambahan seperti menjaga kaunter dan menyiapkan laporan bulanan kewangan kerana kekurangan staf. Jadi kadang-kadang saya terpaksa bekerja di hujung minggu kerana tidak sempat menyiapkan kerja hakiki saya. Jadi ini akan menyebabkan saya menjadi keletihan dan selalu mengalami sakit kepala yang amat teruk lah kerana terbeban dengan tekanan di tempat kerja lah. Jadi saya ada menyuarakan perkara ini kepada pihak ketua jabatan, namun sehingga kini masih tiada apa lagi tindakan yang dilakukan oleh pihak mereka lah. Okey. Terima kasih Encik Afendi Yusuf. Baiklah, Ya, sama-sama. bersama saya pula Encik Zarul. Ya, Cik Zul. Encik Zarul, boleh tak ceritakan sedikit mengenai konflik yang berlaku dalam organisasi anda? Okey, terima kasih kepada Cik Zul ya. Kisah ini saya ingin kongsikan kerana dia terjadi kepada diri saya sendiri. Baru-baru ni saya telah diberikan markah yang rendah oleh pegawai penilai saya kerana saya tidak mahu bekerja lebih masa. Ini kerana faktor saya perlu menjaga isteri saya yang baru lepas bersalin. Oleh kerana perkara itu, pegawai saya memberikan komen yang saya ingkar arahan perintah walaupun saya sudah menerangkan keadaan saya pada ketika itu. Tetapi apabila kaki tangan yang lain melakukan perkara yang sama, mereka tidak pula dikenakan tindakan. Ini kerana saya dikatakan tidak pandai mengampu bos. Saya rasa perkara ini tidak seharusnya terjadi dan saya harap tidak akan berulang kepada pekerja lain. Itu saja yang saya ingin kongsikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Cik Zul. Baik Encik Zarul. So maksudnya Encik Zarul tidak suka ataupun tidak menyukai sikap segelintir pekerja yang mengampu bos lah. Betul Cik Zul. Bagi pendapat saya, mengampu bos ni adalah perkara yang hanya untuk mementingkan diri sendiri saja dan bukanlah menyumbang kepada rakan sekerja ataupun organisasi itu sendirilah. Saya rasa perkara ini Bolehkah saya katakan bahawa budaya mengampu bos ini boleh memberikan tekanan kerja kepada pekerja lain? Saya rasa memang betul kerana kalau ikutkan pada kes saya, apa yang berlaku pada diri saya, pemberian markah yang rendah itu adalah faktor dia faktor berkenaan dengan kita punya pendapatan jugalah. Dia ada kena mengena dengan pendapatan. So dia ada kesan kat situ. So saya harap benda ni tidak perlu terjadi kepada sesiapa saja. Itu saja. Okey, baik. Untuk segmen ini kita hanya ada 1 minit je lagi untuk Encik Akil untuk menjawab satu soalan. Encik Akil, boleh tak anda memberikan pendapat ataupun hujahan anda berkaitan dengan apakah yang anda lakukan ketika anda mengalami stres dan kemurungan di tempat kerja? Okey, baik Cik Zul. Jadi bagi saya Cik Zul, setelah saya mengalami ini penting untuk dititik beratkan dan diambil tahulah untuk kita mencegah daripada berlakunya lebih buruk lagi jika kita tidak mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Jadi bagi saya Cik Zul, bagi saya rehat adalah benda yang penting dalam hidup
Dan rehat Okey, juga baik. adalah satu perkara yang sangat perlu. Rehat adalah benda yang penting dalam hidup, dan rehat Okey, juga baik. adalah satu perkara yang sangat perlu kita ambil berat untuk kita kurangkan stres di tempat kerja. Kepada semua panel yang menjawab soalan yang berkaitan dengan isu dan konflik stres. Semoga kita berjumpa lagi. Langkah yang pertama adalah duduk atau baring atau berdiri dalam keadaan yang selesa. Langkah yang kedua adalah tutup mata. Langkah yang ketiga, tarik pernafasan dengan mulut atau hidung sepanjang 2 hingga 4 saat dan letak tangan di atas perut dan rasakan perut anda kembang. Langkah yang keempat adalah hembus nafas sehingga habis sepanjang 2 hingga 4 saat dan rasakan perut anda kempis. Langkah yang kelima, berhenti 2 hingga 4 saat sebelum menarik nafas lagi. Dan langkah akhir sekali, ulang 10 kali atau sehingga kita rasa tenang. Buka mata apabila selesai. Selamat mencuba tips yang kita lakukan bersama tadi. Yes.